وبحمده سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه وزنة عرشه ومداد كلماته ومداد كلماته سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه وزنة عرشه ومداد كلماته ومداد كلماته بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur dan puji dipanjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin, ketentuan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dapatlah sama-sama kita bertemu dan kita bersua pada kesempatan live pada pagi yang berbahagia ini. Sama ada yang menonton saya menerusi live Facebook ataupun Instagram, IG ataupun di YouTube channel saya Ustaz Ilyas Ismail Official. Terima kasih kepada semua sekali yang menonton, khususnya kita pada kesempatan kali ini berada di pertengahan Ramadan dan juga kita berada pada hari Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari ataupun hari Jumaat pada hari ini. Dan kita permulaan ini merakamkan setinggi-tinggi ucapan takziah kepada seluruh ahli keluarga Allahyarham Datuk Ustaz Ismail Kamus yang telah pun pulang ke rahmatullah. Khabar ataupun berita yang kita terima pagi tadi, meninggalnya semalam
Walau bagaimanapun, semoga Allah Subhanahu wa taala mencucuri rahmat ke atas ruh beliau, seorang guru yang sangat disegani, legenda dakwah negara kita, dan kita doakan moga kelangsungan dakwah itu akan senantiasa berlangsung ataupun senantiasa akan diteruskan oleh generasi demi generasi. Dan kita percaya bahawa setiap yang bernyawa pasti akan mati, akan meninggal dunia. Dan semalam maupun hari ini kita menerima berita pemergian seorang demi seorang, sama ada di kalangan guru-guru kita ataupun di kalangan teman rapat, keluarga tersayang terdekat kita. Dan percayalah bahawa suatu hari nanti giliran kita pula yang akan menyusul selepas ini. Sebab itu kita diingatkan dalam hidup supaya senantiasa berbuat kebaikan, kebajikan dan persiapan untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala di mana keadaan kita, di mana kita berada sekalipun. Ingatlah bahawa setiap di kalangan kita ini pasti akan dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling kita harapkan ialah pemergian kita nanti ini adalah pemergian ataupun pulangnya kita pada Allah nanti ini adalah pulang sebagai hamba yang diredai Allah. Sebagaimana yang selalu kita dengar, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kita minta, kita harap, kita rayu dan kita mohon pada Allah, moga-moga kita ini di kalangan roh yang sejahtera, pulang pada Allah dengan kita redha pada Allah dan Allah redha kepada kita, dan akhirnya beroleh syurga. Amin ya rabbal alamin. Dan di kesempatan ini kita nak sama-sama untuk membacakan surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah, dan juga kalau sekiranya kita meninggal dunia, pemergian kita nanti ini adalah pemergian yang kita katakan tadi diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma iftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna ikhlasu fihi wal amalu bihi wan nashru bihi hatta ya'tiyana al yaqin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Apa khabar semua rakan-rakan penonton? Didoakan semoga semuanya dalam keadaan baik-baik, sejahtera, sihat semuanya, insya-Allah. Dalam kita usaha menempuhi bulan Ramadan yang mubarak ataupun yang penuh dengan keberkatan ini, dan kita merebut peluang untuk mempertingkatkan ibadah kita sebanyak mungkin dalam tempoh duduk di rumah ini. Kita memperbanyakkan amal kita, dan terima kasih kepada penaja kuliah kita, iaitu Yayasan Budi Ehsan Malaysia. Yayasan Budi Ehsan Malaysia sudi untuk menaja kuliah kita ini, dan kita menjemput kepada semua rakan-rakan, teman-teman, kenalan-kenalan, rakan-rakan follower yang disayangi untuk sama-sama kita menyumbang, kita membantu usaha pihak yayasan ini dalam mereka nak menyampaikan sumbangan bantuan kepada golongan yang sangat-sangat memerlukan. Di luar sana tuan-tuan semua, di saat kita berbuka puasa iftar, kita dapat bersahur, ada yang dia buat jugalah more style di rumah sendiri semua kan, ada makan, ada hidangan yang sedap, yang cukup, malah kadang-kadang melebih-lebih. Dah tak larat dah, tolak mak suruh perhabis, mak tolak anak suruh perhabis, anak tolak bapak suruh habiskan, tak larat dah semua. Ingatlah teman-temanku sekalian, di luar sana ramai lagi orang tak cukup makan.
Dahlah puasa, lapar, letih, dahaga, haus semua. Bila berbuka pula, makan pun ada yang cukup-cukup makan, ada yang catu makan. Dalam keadaan suasana sekarang, jadi saya merayu kepada semua, jom kita sama-sama menyumbang kepada Yayasan Budi Ihsan Malaysia ini, kerana mereka akan menyampaikan semua bentuk sumbangan anda kepada mereka, yang termasuk juga dalam kalangan golongan asnaf, ada yang golongan yang pelbagai peringkat, yang mana mereka ini memang sangat susah. Dan yang menariknya ialah setiap sumbangan anda akan mendapat pelepasan cukai, ya, insya-Allah. Baik, kawan-kawan yang dirahmati Allah sekalian, dalam kesempatan kali ini tajuk yang akan saya kongsikan iaitu berkait tentang tajuk yang agak lain pada yang lain. Tajuknya lain pada yang lain sikitlah kali ini. Ada yang tanya, ustaz ni ada berkaitan dengan kiamat ke apa benda ni? Dia sebenarnya tak berkait dengan kiamat. Hakikatnya kita adalah umat akhir zaman menuju kiamat. Umat akhir zaman menuju kiamat dah kita ni. Memang dah menuju kiamat pun kita ni. Sebab itu tajuk kita ialah gempa, gegaran dan jeritan. Gempa, gegaran dan jeritan. Ataupun boleh juga kita katakan bila tentera Allah bersuara. Itu dia, bila tentera Allah bersuara. Kawan-kawan yang dirahmati Allah sekalian, hari ini sebenarnya tarikh yang telah pun heboh sebelum ini sebagai tarikh ataupun waktu yang telah pun diramal oleh sesetengah orang sebagai tarikh yang akan berlakunya, kata mereka, dukhan. Ada yang mereka menyebutkan bahawa akan berlaku pelanggaran planet, akan berlaku huru-hara, maka diminta semua duduk kunci pintu rumah dengan zikir dan sebagainya. Sebenarnya kawan-kawan yang dirahmati Allah sekalian, ini perkara bukan benda baru. Benda ni dah lama dah heboh perkara ini sejak sekian lama dah. Dia punya heboh, dia punya duk reyuh punya cerita ni sebenarnya dah lama dah. Untuk pengetahuan semua, peristiwa berkait tentang dukhan, peristiwa berkait tentang pelanggaran planet-planet maupun meteor, apa yang akan jatuh dari langit, itu semua adalah perkara yang sememangnya akan berlaku. Benda tu semua akan berlaku. Dunia ini menuju fasad, dunia ini menuju kehancuran, ni semua memang benda ni akan berlaku. Benda ni memang akan berlaku suatu hari nanti, memang akan jadi. Tetapi perlu diingat untuk teman-teman semua, yang menjadi salahnya ialah kita menetapkan tarikh. Menetapkan tarikh, mengatakan pada 15 Ramadan tahun 2020 Masihi akan berlakunya dukhan, akan berlakunya pelanggaran planet. Tak boleh cakap macam tu, tak boleh. Sebab benda yang bersifat akan datang ini semua adalah perkara yang termasuk dalam perkara ghaib. Perkara yang tidak diketahui oleh manusia. Yang hanya tahu ialah Allah. Allah saja yang tahu bila semua ni akan berlaku. Imam Mahdi akan keluar, memang. Ya'juj Ma'juj akan keluar, memang. Dajjal akan muncul dengan kumpulannya semua, itu memang. Nabi Isa akan turun, itu memang. Tapi menetapkan tarikh bila, itu salah sama sekali. Tak boleh. Tak boleh. Sebab itu orang kita ni kadang-kadang bab tarikh, bab macam penentuan-penentuan masa tu dia suka sangat. Malam-malam tertentu, hari-hari tertentu, kan? Kita tak boleh selagi benda tu tak ada dalam Quran maupun sunnah maupun hadis, maka perkara itu kita tak boleh terima benda-benda tu semua. Sebab kalau nak diikutkan, kalau ada orang kata 15 Ramadan jatuh hari Jumaat akan berlaku benda tu, untuk pengetahuan semua, tak payahlah cakap dalam sejarah yang jauh-jauh. Dalam tempoh tahun-tahun yang terdekat ni pun hampir lebih daripada 8 kali 15 Ramadan jatuh hari Jumaat. Tak ada apa-apa jadi pun yang lepas-lepas. Kenapa nak cakap kata tarikh ini, tarikh ini, tarikh ini? Tak boleh. Lebih daripada 8 kali dah 15 Ramadan ni jatuh hari Jumaat. Pernah berlaku pada tahun 2001, pernah berlaku tahun 2004 dan pernah berlaku pada tahun 2012. Tu dia tuan-tuan semua. Sebab itu kita dalam hal ini, kita jangan gopoh. Kita jangan jadi orang yang kelang kabut nak menyampaikan suatu benda yang kita sendiri pun tak pasti dan ragu-ragu. Apatah lagi kalau berniat nak mencari populariti, nak mencari trending. Tolong, benda agama adalah perkara ilmu.
Dia bukan sembang-sembang kosong. Kerana dia akan membabitkan keyakinan, akan menggoyahkan fahaman kita selama ini. Jadi berhati-hati. Pihak yang cakap, penceramah ke siapa pun, pastikan maklumat yang kita nak sampaikan itu benar-benar disahihkan terlebih dahulu. Kalau tidak akan menimbulkan kekacauan dalam masyarakat. Dan kita rasa istimewa tahun ni, alhamdulillah, kerana kita dalam Ramadan dapat banyak kali jugalah dalam Ramadan kali ni kena dengan hari Jumaat. 1 Ramadan hari itu hari Jumaat, 8 Ramadan hari itu hari Jumaat, 15 Ramadan hari ini hari Jumaat, 22 Ramadan nanti hari Jumaat, dan 29 Ramadan nanti hari Jumaat. Jadi, dan benda ini juga disebutkan bahawa dia akan sekitar 20 tahun sekali baru nak dapat rasa macam ni. Banyak kali Jumaat dalam bulan Ramadan. Dahlah Jumaat penghulu segala hari. Dalam bulan Ramadan pula, Ramadan sayyidus syuhur, penghulu segala bulan. 2 kali penghulu. Penghulu hari, penghulu bulan. Jadi ayo perbanyakkan doa pada Allah Ta'ala. Tinggalkan perkara sia-sia, perbincangan yang tidak membawa apa faedah. Sibuk cerita pasal kiamat, berdentum apa semua. Amalan tak ada, taubat pun tidak, menambah dosa sedia ada. Wal'ayazubillah. Jadi sebenarnya Ustaz nak cerita apa ni sebenarnya ni? Ustaz nak cerita apa ni sebenarnya ni? Bab gegaran, gempa dan jeritan bila tentera Allah bersuara ini. Sebenarnya saya nak kongsi dengan teman-teman kawan-kawan semua adalah berkait tentang peristiwa yang pernah menimpa umat-umat dulu, supaya umat di hari ini dan di masa akan datang atau ketika mana pun video ini dapat ditonton, jangan ulangi perangai penyakit orang dulu-dulu. Jangan diulang lagi perangai tak senonoh, buruk, keji, zalim orang dulu-dulu, sebab ia akan berkait rapat dengan bencana alam. Ia akan berkait rapat dengan soal balasan Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia lain. Kadang ada orang kata, macam tak ada kaitan je Ustaz, buat perangai tak senonoh jahat ni semua, apa kaitan dengan bencana alam pula? Sangat berkait rapat. Bukan saya cakap, Allah sendiri sebut dalam Quran, akan kita bincangkan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Kata Allah Taala, kawan-kawan ada mushaf boleh tengok, ataupun dalam apps, dalam handphone apps Quran boleh tengok. Allah ada berfirman dalam surah Al-An'am ayat 65. Surah Al-An'am ayat 65. Allah Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul huwal qadiru ala an yab'atha 'alaykum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd ila akhiril ayah. Sadaqallahul azim. Allah Ta'ala berfirman, katakanlah wahai Muhammad, Allah berkuasa mengirimkan azab kepada kalian dari atas kalian atau bawah kaki kalian, atau dia mencampurkan kamu dalam golongan yang saling bertentangan dan merasakan kepada sebahagian kalian keganasan sebahagian yang lain. Sadaqallahul azim. Ayat ini ada huraian yang boleh saya kongsikan, yang mana diriwayatkan oleh Abu Syekh Al-Asbahani dari Mujahid bahawa tentang tafsir ini, bentuk bencana yang Allah Subhanahu Wa Taala datangkan, kalau kita perasan ayat yang saya bacakan tadi, iaitu datang daripada atas, datang daripada bawah. Ini apa keadaan ni semua? Ditafsirkan bahawa datangnya bentuk bencana itu daripada atas dalam bentuk halilintar, hujan batu dan taufan. Daripada bawah, bencana daripada bawah pula termasuklah gempa dan juga tanah menggelongsor. Ini antara bentuk kebinasaan maupun bencana yang Allah Subhanahu Wa Taala datangkan. Cuma satu perkara yang perlu kita kena faham, jangan sesekali kita duk cerita dengan anak-anak pula dalam bentuk yang negatif. Artinya menggambarkan Allah ini kerja nak azab saja. Jangan macam tu. Didik anak-anak kita dengan Allah Ta'ala itu penyayang, pengasih, pemurah. Akan tetapi
Bagi orang yang melanggar perintah Allah, orang yang melampaui batas, ada dia punya azab maupun akibat yang akan diterima. Sebab itu Allah Ta'ala tidak pernah zalim pada hambanya. Dalam surah At-Taubah ayat 70, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ila akhiril ayat. Sadaqallahul azim. Kata Allah, Allah sesekali tak menganiaya mereka, tapi merekalah yang menganiaya diri sendiri. Surah At-Taubah ayat 70. Sadaqallahul azim. Ya, memang Allah Ta'ala tidak pernah zalim kepada hamba-hambanya. Malah apabila hambanya itu pula bila buat satu keterlanjuran ke dosa sekalipun, ada ketikanya Allah bagi Allah bagi apa istilah kata, bagi peluang. Allah bagi peluang lagi. Kok nak tobat? Dak. Ramadan silih berganti, tak tobat juga. Kemudian pendakwah yang datang untuk menyampaikan peringatan silih ganti, datang dan pergi meninggal dunia. Pun begitulah kita, tak berubah-ubah. Tak berubah juga. Nak kata penceramah itu garang sangat, datang yang happy, yang kelakar pun sama juga. Dan macam-macam kita ni, tak nak juga berubah. Maka inilah yang satu bentuk kezaliman terhadap diri sendiri. Maka datangnya bencana ini, kata Allah, bukan kerana Allah itu zalim, tapi kitalah yang menzalimi diri kita sendiri sebagai manusia, hamba yang serba kelemahan ini. Teman-teman yang dirahmati Allah sekalian, sejak daripada dulu lagi, umat manusia ini Allah Subhanahu Wa Taala datangkan peringatan-peringatan menerusi nabi-nabi Allah. Nabi-nabi Allah kurang lebih ada 124,000 orang nabi. Rasul kurang lebih 312, ada pendapat kata 314. Wallahu a'lam. Rasul yang kita kenal 25 orang. Tapi nabi ada 124,000 orang, ramai. Dan setiap umatnya itu didatangkan Rasul untuk menyampaikan peringatan demi peringatan. Tapi setiap Rasul yang datang berdakwah, yang datang mengingat, habis semua. Kena sembuh balik, kena lawan. Ada yang dibunuh nabi-nabi ini, ada yang diseksa, malah ada yang dicemuh dengan pelbagai keadaan. Akhirnya Allah datang, kalau bencana habis semua, kena. Kita ambil contoh Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh dakwah baginda 950 tahun. Dalam tempoh 950 tahun itu, yang mengikut, yang beriman tak berapa ramai, 80 orang. Yang naik kapal tu pun, yang naik bahtera Nabi Nuh tu pun bukan semuanya orang. Bukan semuanya orang, campur binatang yang berpasang-pasangan. Orang kurang lebih 80 saja dalam tempoh beratus tahun berdakwah. Allah rakamkan dalam Quran banyak berkait tentang balasan Allah, banjir besar yang pernah melanda. Habis semua yang menentang Nabi Nuh, kaum-kaum Nabi Nuh ni semua yang menentang. Allah sebut dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 14 dan ayat-ayat yang lain. Kemudian Nabi Hud alaihi salam didustakan oleh kaum dia. Allah bagi bentuk bencana, angin yang dahsyat, bunyi guruh sampai tertimbun habis semua dalam pasir. Allah rakamkan dalam surah Taubah ayat 70, surah Al-Qamar ayat 18, surah Fussilat ayat 13, surah An-Najmi ayat ke-50. Boleh semak, boleh tengok, boleh cek dan boleh tadabbur dan kaji. Allah datangkan pula Nabi Saleh alaihi salam. Nabi Saleh alaihi salam, mukjizat baginda Allah kurniakan, daripada celah batu keluar unta yang hidup. Keluar unta yang dikurniakan Allah keluar terbit daripada batu itu pula dibunuh oleh kaum Nabi Hud, oleh kaum Nabi Saleh alaihi salam. Allah rakamkan dalam surah Hud ayat 68, surah Qaf ayat 12. Habis dia punya umat Nabi Saleh yang membunuh, yang ingkar pada Nabi Saleh alaihi salam ini, habis semua dalam bencana. Kemudian datang pula Nabi Lut alaihi salam memperingatkan lagi. Habis puak-puaknya kaum-kaum Nabi Lut alaihi salam berkelakuan songsang. Laki-laki minat dengan laki-laki, perempuan minat sama perempuan, terbalik habis semua. Akhirnya didatangkan angin kencang, gempa bumi, hujan batu, rumah hancur,
surah Asy-Syu'ara ayat 160, surah An-Najmi ayat 54, boleh semak. Allah datangkan pula Nabi Syuaib alaihi salam. Kaum Nabi Syuaib ni pula satu perangai menipu dalam perniagaan. Dia meniaga, dia menipu. Teman-temanku sekalian, tak kisah niaga online ke, niaga offline ke, apalah bentuk perniagaan. Tolong hayati kisah Nabi Syuaib bersama dengan kaumnya itu untuk ingatan kita. Jangan menipu dalam perniagaan, yang mana akhirnya kaum-kaum Nabi Syuaib yang menipu ini Allah datangkan dengan suatu bentuk, nanti kita akan bincang sekejap lagi ni, bencana yang terlalu dahsyat. Surah At-Taubah ayat 70, surah Al-Hijr ayat 78, surah Taha ayat 40. Ini suatu yang sangat kita, orang panggil apa, sesak nafas lah bila kita baca ni, takut. Kemudian datang pula nabi-nabi, datang pula orang yang memperingatkan kepada ashabul qaryah ataupun penduduk Antakya. Saya alhamdulillah Allah Taala bagi rezeki pergi ke Turki, sampai ke kawasan ni satu ketika dulu dapat tengok kawasan yang disebut sebagai Maqam Habibun Najjar, seorang yang telah pun berdakwah kepada kaum dia, namun kaum dia lawan dia sampai menyiksa dia dan macam-macam. Akhirnya kisah ini dirakamkan Allah Taala, kita pun pernah dengar dalam surah Yasin ayat 13. Kemudian Fir'aun, ini kisah paling terkenal dalam sejarah. Allah Ta'ala datangkan Nabi Musa, Nabi Harun untuk berdakwah, mengingatkan. Tak, dia punya zalim, dia punya jahat, kemuncak kejahatan, mengaku dirinya tu Tuhan. Mengaku dirinya tu Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhan yang paling tinggi, dia kata. Akulah Tuhan yang paling tinggi. Malah pembinaan piramid itu sendiri pun pendapat mengatakan Fir'aun bina dengan tujuan dia nak mendaki, dia nak tengok mana Tuhan yang Musa kata, mana Tuhan tu, mana Tuhan nak tengok. Dia nak panjat tinggi-tinggi, dia nak tengok mana Tuhan yang didakwa oleh Nabi Musa alaihi salam. Kecerdikan membawa kepada kemusnahan, kebijaksanaan, kepandaian akal, tetapi memesongkan kehidupan, maka kebijaksanaan itu sudah tidak ada maknanya lagi. Maka Allah datangkan bencana, maupun Allah Ta'ala berikan suatu bentuk macam-macam lah, macam-macam. Fir'aun punya time ni, dia punya kisahnya terlalu dahsyat. Ada dalam peristiwa Exodus, ada sebut macam-macam. Kalau tengok dalam Quran, surah Baqarah ayat 50 kan. Lepas tu pula ditenggelamkan dalam laut dan sebagainya. Panjang kisahnya, tapi kita ingat perkara ini semua sebagai suatu bahan muhasabah untuk kita jadikan dia sebagai pedoman, agar kita umat ini jangan ulangi lagi. Jangan ulang penyakit, perangai tak senonoh, sikap buruk, keji orang dulu-dulu. Jangan buat perangai macam tu lagi. Sebab dalam Al-Quran sendiri Allah Ta'ala ada menyebutkan bahawa setiap daripada keburukan, bencana yang datang itu sebab kita. Allah rakamkan dalam Quran surah An-Nisa ayat 79. Surah An-Nisa ayat 79 kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Ila akhir ayat. Sadaqallahul azim. Kata Allah, nikmat apapun yang kamu terima, maka itu dari Allah. Dan bencana apa menimpa kamu kerana kesalahan kamu sendiri. Kesalahan sendiri. Allah kata, nikmat, segala bentuk kenikmatan ini semua daripada Allah. Dan segala bentuk bencana itu, apa yang menimpa kamu adalah kerana kesalahan kamu sendiri. Surah An-Nisa ayat 79. Bagi kita yang senantiasa berpegang kepada Al-Quran, kita yakin, kita percaya bahawa inilah perkara-perkara yang Allah Ta'ala ingatkan, supaya jangan diulang lagi penyakit-penyakit perangai ini semua. Malah kalau tadi saya sebutkan bencana yang pernah menimpa umat-umat dulu-dulu, namun mutakhir ini kita tak boleh nak menafikan. Begitu banyak sekali datangnya bencana alam dalam pelbagai bentuk yang menimpa umat akhir zaman ini. Kalau tengok dalam ataupun kita soroti lipatan sejarah,
Bencana alam paling dahsyat dalam dunia ini ada disenaraikan beberapa, banyak. Paling teruk, paling dahsyat sekali bencana alam, paling orang panggil apa? Gempa bumi pun dia, nak kata tsunami pun dia. Paling dahsyat sekali disebut sebagai the strongest earthquake in history. Disebut sebagai gempa bumi paling kuat dahsyat dalam sejarah. Nombor satu paling dahsyat sekali iaitu berlaku di Valdivia, Chile, iaitu sekitar tahun 1960 atau lebih tepat 22 Mei 1960, yang mana gempa bumi earthquake itu sekitar 9.5 skala Richter, dan dia punya gegaran itu dalam tempoh kurang lebih dalam 10 minit dan menyebabkan 6,000 orang meninggal dunia. Dan tsunami yang berlaku ketika itu direkodkan ombaknya setinggi 25 meter. Tinggi 25 meter. Tu dia punya ketinggian ombak. Kemudian tak lama selepas itu pula berlaku di Prince William di Alaska, yang mana tarikhnya 27 Mac 1964. Gegaran yang berlaku pada ketika itu 9.3 skala Richter, yang mana gegaran itu pula berlaku tidak lama, kurang lebih dalam 4 minit 38 saat, dan tidaklah ramai sangat yang meninggal dunia, sekitar dalam 143 orang meninggal dunia. Namun ini peristiwa yang paling dikenang dalam sejarah lah, yang berlaku di Lautan Hindi ataupun di Sumatera, yang mengakibatkan tempiasnya itu hingga membabitkan 14 buah negara. Berlaku pada tahun 2004 atau lebih tepat 26 Disember 2004, iaitu tsunami yang melanda termasuk sekali lah di Aceh dan juga yang saya sebutkan tadi 14 buah negara yang lain. Gegarannya itu sekitar 9.1 skala Richter, tapi dia punya tumpahan air yang dahsyatnya itu mengakibatkan 227,000 orang meninggal dunia pada ketika itu, yang terlalu ramai sangat-sangat. Tapi menarik kawan-kawan, saya ada sikit buat kajian dalam Allahumma salli ala Muhammad. Sikit homework saya tengok, rupa-rupanya dalam sejarah ada sesetengah gempa maupun bencana alam, dia punya gegaran, dia punya peristiwa tersebut berlaku, dia tak berapa kuat sangat dari sudut orang buat kiraan skala Richter kan, tak berapa kuat sangat, tapi jumlah kematian dia ramai sangat. Jumlah kematian dia terlalu ramai. Direkodkan nombor satu paling tinggi sekali jumlah kematian akibat gempa, namun dia punya kekuatan tu tak berapa kuat sangat. Berlaku di Shanxi, China. Skala Richternya sekitar 8 skala Richter tahun 1556, namun mengakibatkan 830,000 orang mati. 830,000 orang mati, hampir 1 juta tu. Banyak jumlahnya tu meninggal dunia pada ketika itu. Nombor 2 berlaku di Tangshan, juga di China, sekitar tahun 1976, melibatkan hampir 255,000 orang meninggal dunia. Namun tak direkodkan berapa skala Richter, namun tidak begitu kuat sangat. Yang ketiga berlaku di Aleppo, Syria, tahun 1138, yang melibatkan 230,000 orang meninggal dunia. Dan yang keempatnya tsunami di Aceh tahun 2004 yang telah kita sebutkan tadi. Allah Subhanahu wa taala mampu untuk mendatangkan semua bentuk bencana ini sebagai suatu ingatan pada manusia. Moga kita jangan lalai, moga kita jangan tertipu dengan dunia yang akhirnya kita terus-menerus dalam kemaksiatan, terus-menerus dalam keingkaran pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini ramai orang berani buat jahat. Orang dulu kalau nak buat jahat, nak buat benda tak senonoh apa, dia malu-malu. Dia malu sangat-sangat. Sekarang tak ada, kena tangkap, senyum. Dia kena tangkap, kena dakwa, naik mahkamah, dia boleh senyum di saat dia didakwa dan didapati bersalah. Didapati bersalah merogol anak sendiri, senyum. Didapati bersalah mengedar dadah, senyum. Didapati bersalah terlibat dengan rasuah, skandal duit sana sini, senyum. Tak rasa bersalah. Adakah kita ini masih lagi tidak mengambil peringatan daripada Al-Quran?
ataupun tak pernah baca Quran. Ini perkara yang sangat kita takutlah, teman-teman yang dirahmati Allah sekalian. Kerana apa lagi yang kita mau? Ada orang kata, minta maaf Ustaz, saya bukan tak nak berubah, hidayah tak sampai lagi. Nak tunggu hidayah apa lagi? Yang ceramah-ceramah, yang bergegar-bergegar, yang cuaca, yang ekonomi, yang itu ini, takkah itu semua menjadi suatu peringatan untuk kita untuk kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala? Kematian demi kematian, pemergian demi pemergian, wabak demi wabak, bila lagi mau berubah? Ingat mati, ingat sakit, ingatlah saat kau sulit, ingat-ingat sobat, ingatlah akhirat. Cepat ucap, cepat ucap, astaghfirullahalazim. Dia kena banyak istighfar pada Allah Ta'ala ni. Kita ni jauh menyimpang sangatlah, jauh sangat, terlalu jauh menyimpang. Sebab itu kalau kita lihat umat dulu-dulu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala datangkan macam-macam bentuk balasan akibat daripada keingkaran yang mereka lakukan itu. Sebagai contoh kita ambil yang berlaku kepada kaum Nabi Syuaib alaihi salam. Kaum Nabi Syuaib alaihi salam ni, kita belajar sikit ni tuan-tuan. Apakah keingkaran, apakah kejahatan yang mereka buat, kezaliman yang mereka buat, kaum Nabi Syuaib alaihi salam. Jenayah mereka paling jelas sekali, obvious, orang sekarang kata paling terang sekali, ialah 3 perkara. 3 perkara atau 3 kejahatan, keingkaran paling dahsyat mereka buat paling jelas. Pertama sekali ialah rompak rampas hak orang. Rompak merampas hak orang lain. Itu yang pertama. Yang keduanya ialah syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiganya ialah pengurangan dalam timbangan. Menipu dalam timbangan. Kalau bahasa orang sekarang ni, kalau macam beli barang apa-apa, makcik tu kata bagi 5 kilo lah. Bagi 5 kilo buah ke, ikan ke, apalah, 5 kilo. Peniaga tu, orang tu minta nak 5 kilo. Tapi dia buat, entah dia buat helah-helah macam mana, jadi 3,5 kilo. Tapi harga 5 kilo. Faham tak? Menipu dalam timbangan. Ini perangai Nabi marah. Nabi sebut, man ghasyana falaysa minna. Siapa-siapa yang menipu bukan dari kalangan kami. Jangan menipu bang, jangan menipu. Kita ni amalan dah lah tak banyak, dosa makin hari makin duk buat. Lepas tu menipu lagi pula dalam bulan Ramadan pula. Ya Allah. Menipu dalam timbangan. Sebab itu kaum Nabi Syuaib alaihissalam telah pun diperingatkan. Nabi Allah Syuaib alaihissalam berdakwah, memperingat, memperbetul, tegur, bagi amaran macam-macam dah. Tak makan. Dia tak makan saman. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala datangkan 3 bentuk bencana paling dahsyat pada mereka ni semua. 3 bentuk bencana itu bentuk bencana yang dalam keadaan apa? Pertama sekali, Allah datangkan awan gelap. Mula-mula datang awan gelap, lepas tu petir, panas, tak ada angin. Dia kalau kawan-kawan semua rajin meneliti dalam kitab-kitab tafsir, sebagai contoh saya ambil satu kesimpulan daripada Imam Ibn Katsir dalam menafsirkan kisah ataupun ayat berkaitan dengan penentangan kaum Nabi Syuaib alaihissalam ini. Ibn Katsir menyebutkan segala apa bentuk cabaran, segala bentuk apa yang disebut oleh kaum Nabi Syuaib itu, akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala betul-betul datangkan, seolah-olah hempas balik pada orang-orang tu semua. Dia cabar Nabi Syuaib, yang dia cabar tu, yang dia buat tu kena balik kat dia. Sebagai contoh, mereka pernah menyebutkan kepada Nabi Syuaib alaihissalam dalam surah Asy-Syu'ara ayat 187. Boleh baca ya? Surah Asy-Syu'ara ayat 187. Mereka cabar Nabi Syuaib. Kata mereka, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa asqit alaina kisafan minas samai in kunta minas sadiqin. Sadaqallahul azim. Kata mereka, gugurkan kami ketul-ketul batu yang membinasakan. Gugurkan pada kami.
Oh, dia punya cabar Nabi Syuaib. Dia kata kalau dah, yalah macam-macam kan Nabi Syuaib dakwah itu ini macam-macam. Akhirnya mereka kata kalau macam tu gugurkanlah. Ni bagi jatuh hempah atas kepala kami ni semua ketul-ketul batu yang membinasakan. Apa yang mereka cakap, yang mereka cabar Nabi Syuaib, betul kena balik. Memang kena balik. Allah datangkan awan gelap, petir, panas, tak ada angin, semua kena balik. Yang kedua, mereka cabar ataupun mereka buat keingkaran dalam bentuk apa? Mereka menakut-nakutkan orang, ambil hak orang, seolah-olah macam dia goncang orang, gertak orang, bagi duit. Orang panggil apa sekarang ni? Pau duit orang, bully orang, gertak orang. Kan ada setengah-setengah kumpulan tu, kalau tak bayar hutang dengan dia nanti habis, dia ugut kau punya bapak, kau punya mak, nanti adik kau punya tangan, kau punya hidung, kau punya telinga hilang semua. Dia gertak orang, dia seolah dia goncang jiwa orang. Akhirnya kaum Nabi Syuaib yang buat perangai ini, Allah Ta'ala balas balik. Allah goncang bumi mereka, atau Allah goncang keadaan mereka tu semua. Allah rakamkan dalam Quran surah Al-A'raf ayat 91. Al-A'raf ayat 91, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa akhazathumur rajfatu fa asbahu fi darihim jathimin. Sadaqallahul azim. Allah kata gempa yang membinasakan sampai mereka itu mati dalam rumah sendiri. Gempa goncangan itu sampai mati habis semua dalam rumah sendiri. Dan yang ketiga, bentuk balasan bencana yang Allah datangkan ialah dalam bentuk letusan suara, jeritan suara yang terlalu kuat. Saya sendiri pun, kita tuan-tuan ya, kawan-kawan penonton, sebenarnya kita tak boleh nak terbayang dan tak boleh nak tergambar macam mana yang dikatakan dengan jeritan yang kuat itu menyebabkan orang boleh mati. Kita pun tak terbayanglah benda ni semua. Tapi itulah yang Allah Ta'ala mampu boleh lakukan kepada hamba-hambanya yang ingkar. Iaitu Allah Ta'ala rakamkan, kata Allah Ta'ala, فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ. Mereka dibinasakan oleh letusan suara yang menggemparkan pada bumi waktu pagi. Sadaqallahul azim. Ini boleh tuan-tuan rujuk dalam Quran sendiri. Maka Allah Ta'ala menceritakan ini semua golongan-golongan yang Allah Ta'ala balas balik hasil daripada cabaran mereka terhadap Nabi Syuaib. Mereka selalu meninggi-ninggi suara dengan Nabi Allah, utusan Allah, mesti kena ada hormat, mesti kena ada memuliakan. Tapi tidak bagi mereka. Mereka lawan Nabi Syuaib, mereka hentam Nabi Syuaib, cabar Nabi Syuaib, macam-macam suara tinggi semua. Akhirnya Allah datangkan juga letusan suara, jeritan suara, mati habis semua. Dahsyat tuan-tuan. Ini adalah suatu bentuk ingatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah sesekali kita nak mencabar Allah. Saya buat jahat, saya buat perangai tak senonoh ni, mana tak datang pun, tak ada pun bencana apa datang, tak ada pun okey, tak kena apa pun kat saya. Jangan. Umat-umat dulu ni, akibat dia mencabar Nabi dan mencabar Allah lah benda ni semua datang. Sebab itu teman-teman, kawan-kawan yang dimuliakan, yang dirahmati Allah semua, kalau kita tengok kebanyakan daripada bencana yang datang ini dahsyat sungguh. Sebagai contoh, Nabi Lut alaihi salam. Kaum Nabi Lut alaihi salam, apa yang menimpa pada mereka ini akibat perangai songsang. Orang laki-laki minat ke perempuan, menikah dengan perempuan, tak, dia tinggalkan isteri, dia cari jantan, jantan cari jantan, yang perempuan cari perempuan. Dia tak cari suami dia, tak, dia nak perempuan lain. Dah terbalik habis. Maka Allah datangkan gempa bumi yang dahsyat, angin kencang, hujan batu, dan diterbalikkan. Kata Imam Ibn Katsir, ini juga suatu bentuk balasan Allah. Dia punya perangai terbalik. Perangai terbalik. Orang laki-laki lumrahnya ingin pada perempuan, perempuan ingin pada laki-laki. Tak, perangai terbalik. Laki-laki nak pada laki-laki. Dia dah terbalik sangat perangai. Allah terbalikkan dia punya bumi tu. Allah terbalikkan, yang atas jadi bawah, bawah jadi atas.
Hari ini dapatlah kita saksikan tempatnya itu, kesan peninggalannya itu di Jordan, iaitu di Laut Mati. Laut Mati di Jordan tu sangat terkenal sejarah kisah peristiwa ini dalam Quran. Begitulah juga kaum Nabi Nuh alaihi salam. Kaum Nabi Nuh alaihi salam, Allah datangkan banjir besar akibat mereka ini semua tunduk pada syaitan. Ada setengah ulama menyebutkan akibat mereka ni tunduk pada syaitan. Syaitan itu api, maka memadam api itu mesti dengan air. Maka didatangkan banjir besar, habis semuanya. Habisnya semua tenggelam dalam banjir besar yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan suatu ingatan yang saya kira perlu juga nak mengingatkan diri saya dan teman-teman kawan-kawan yang dirahmati Allah semua. Kebanyakan daripada bencana-bencana yang datang ini adalah bencana yang Allah datangkan dalam keadaan sangat mengejutkan. Sangat mengejutkan secara tiba-tiba. Malah kalau kita tengok dalam Al-Quran, Allah Ta'ala ada menyebutkan, datang saja bencana ini semua dalam 3 keadaan. 3 keadaan. Saya kongsikan ya. Kalau sempat catat ya. Dekat Facebook, dekat Instagram atau yang menonton di YouTube. Okey. 3 keadaan bencana itu didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, didatangkan dalam keadaan malam ketika orang sedang tidur. Ketika malam orang tengah duk tidur, bencana itu datang. Surah Al-A'raf ayat 97. Al-A'raf ayat 97. Allah datangkan ketika malam orang duk tidur, bencana tu datang. Seolah-olah macam manusia tak sempat nak bersiap sedia. Manusia tak sempat untuk nak buat apa-apa bentuk preparation, tak sempat dah. Pasal waktu tu dah datang lah, benda tu tiba-tiba datang. Kan? Dan waktu tu pula orang tengah tidur, tengah mamai, tengah duk lali, waktu tengah Dan kalau kita tengok dalam catatan sejarah sendiri pun, banyak peristiwa-peristiwa ini berlaku banyak waktu malam. Akhirnya malam tu juga ada yang bermabuk-mabuk, ada yang berpesta ria semua. Tidur, malam datang, habis kampung, lenyap dalam satu malam. Ada yang ditimbus, ada yang tenggelam, ada yang hancur, ada yang bergelimpangan semuanya. Ada ketikanya Allah Ta'ala datangkan bencana di awal pagi. Ada datang awal pagi. Ada orang tengah dalam perjalanan nak pergi semayang subuh pun ada. Ada yang dalam keadaan orang tengah pagi-pagi tak sempat nak siap sedia apa. Pagi-pagi datang. Ataupun dalam surah Al-A'raf disebutkan juga pada waktu duha. Waktu pagi-pagi duha, orang baru nak mula siap nak pergi bekerja, sekolah ke apa, tak memikirkan apa-apa waktu itu, datang bencana itu. Dan yang ketiganya, bencana didatangkan dalam keadaan manusia tengah main, tengah lalai, tengah leka. Surah Al-A'raf ayat 98. Inilah suasana keadaan yang paling kita takut, iaitu bila bencana ini datang dalam keadaan ramai manusia dalam lalai, tengah tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, teman-teman, kawan-kawan yang dirahmati Allah sekalian, sebenarnya apakah perkara yang paling penting apabila kita melihat kepada semua bentuk bencana yang telah didatangkan Allah ini? Apa benda yang boleh kita ambil iktibar, yang boleh kita ambil pelajaran bersama? Begini, untuk kita sama-sama dapat menghindarkan dan menyelamatkan diri kita, bumi dan alam kita ini semua, masyarakat kita daripada termasuk dalam kalangan golongan yang didatangkan bencana oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita amalkan beberapa amalan. Pertama sekali, jadi saya ucapkan terima kasih sekali pada semua yang terus menonton sampailah ke saat ini, kerana live kita ni dibawakan oleh Yayasan Budi Ehsan Malaysia. Dan jangan lupa untuk berikan sumbangan anda, berikan infak anda untuk membantu mereka yang di luar sana yang jauh lebih susah, jauh lebih memerlukan sumbangan duit untuk meneruskan kelangsungan hidup mereka. Mudah-mudahan dengan sumbangan bantuan anda dapat menceriakan hidup mereka, memberikan nafas lega kepada mereka yang sangat memerlukan di luar sana dengan sumbangan anda menerusi Yayasan Budi Ehsan Malaysia. Maupun anda boleh tengok di website Yayasan Budi Ehsan ada, ataupun di Facebook mereka pun boleh juga untuk mengetahui kaedah, cara maupun aktiviti yang bersifat sumbangan yang diberikan oleh yayasan ini, insya-Allah ya. Okey.
Apakah amalan yang boleh kita sama-sama lakukan untuk dijauhkan kita semua ni, saya yang bercakap, kawan-kawan yang menonton semua, dijauhkan daripada bencana Allah? Pertama sekali ialah memperbanyakkan istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pepatah Arab menyebutkan, ma nazala balaun illa bizanbin wala rufi'a illa bitaubatin. Maknanya apa? Tidak datang suatu bala kecuali dengan dosa, dan tidak diangkat suatu bala itu kecuali dengan taubat. Maknanya kalau nak diangkatnya bencana bala ini semua, maka tolonglah memperbanyakkan taubat, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Iaitu Allah ada rakamkan dalam Quran surah Hud ayat 3. Siapa-siapa yang sering kali bertaubat, minta ampun pada Allah, maka ada kelebihan yang dia akan dapat. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma ila akhiril ayat. Kata Allah, hendaklah kamu mohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya, nescaya Allah beri nikmat yang baik kepadamu sampai waktu yang ditentukan. Dalam menghuraikan ataupun menafsirkan ayat ini, Syekh Muhammad Asy-Shinqiti menyebutkan, siapa-siapa yang bertaubat kepada Allah, minta ampun dan kembali kepada Allah, Allah kata apa? Allah akan bagi nikmat. Apakah nikmat tersebut? Kata beliau, nikmat itu adalah dalam bentuk, pertama, Allah akan bagi rezeki yang melimpah ruah. Allah akan bagi rezeki. Jadi kawan-kawan di luar sana, jangan takutlah nak kembali ke pakai jalan. Dia kata, saya dulu belum tak pakai hijab, tak bertudung. Nanti kalau pakai tudung, nanti dah tak ada job. Takut nanti orang dah tak panggil saya itu, ini semua. Jangan macam tu. Allah janji, siapa yang taubat, kembali pada Allah, ada rezeki Allah akan bagi. Ini janji Allah. Janji Allah. Yang keduanya ialah hidupnya lapang. Hidupnya lapang dan tenang. Dan yang ketiganya, keselamatan dunia. Yang akhirnya semua nikmat ini akan dikecapi sampailah waktu yang ditentukan. Waktu yang ditentukan itu adalah mati. Sampai mati insya-Allah dapat rezeki. Sampai mati insya-Allah hidupmu kan tenang. Sampai mati hidupmu kan mendapat keselamatan dengan syarat taubat kembali pada Allah. Itu aja. Ini janji Allah. Ini yang pertama kawan-kawan, kita pakat-pakat pegang. Ini nombor satu. Okey, yang keduanya ialah untuk kita nak mengelakkan diri kita, ahli keluarga, teman-teman kita semua, masyarakat kita daripada didatangkan bencana. Yang keduanya ialah memperbanyakkan bersedekah. Jom kita banyakkan bersedekah. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, sabda Nabi, inna sadaqatu fi wadarabi, sesungguhnya sedekah dapat memadam kemurkaan Allah. Sedekah dapat memadam kemurkaan Allah. Sebab itu teman-teman, orang yang bersedekah seolah-olah dia nak Allah Ta'ala sejuk daripada marah. Allah Ta'ala murka ke? Yalah, kalau dah manusia hidup dalam ingkar, dalam limpahan nikmat yang dia bagi, ingkar, tak dengar cakap, tak dengar, tak ikut arahan Rasul, perintah Allah ni semua, tak ikut apa yang disebut Quran, sunnah semua, habis ya, tu yang Allah Ta'ala murka. Jadi untuk memadam kemurkaan Allah itu, takut kena apa-apa nanti, maka jom memperbanyakkan bersedekah. Banyakkan bersedekah. Itu yang saya sebutkan tadi, yang saya highlightkan tadi ni, yang mana kita sangat membuka peluang pada anda untuk menyumbang, menerusi Yayasan Budi Ihsan Malaysia ini, untuk kita sama-sama sebagai suatu jalan mengelak daripada bencana. Orang yang bersedekah, Allah jauhkan daripada bencana. Ingat, ini janji Nabi, yang mana Nabi sendiri pun setiap apa yang Nabi sebut adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Umar Abdul Aziz sendiri, khalifah terkenal, Umar Abdul Aziz sendiri, beliau sendiri saat berlakunya gempa, gegaran
beliau akan tulis surat kepada pemerintah daerah bawahan dia agar memperbanyakkan bersedekah. Memperbanyakkan bersedekah. Kadang-kadang kalau kita fikir sekali dua macam tak ada kaitan sangat. Apa kaitan dengan gempa dengan bersedekah? Sangat berkait. Bagi kita orang yang beriman, kita percaya bahawa ini semua juga adalah salah satu daripada tanda kemurkaan Allah. Jadi untuk memadam kemurkaan Allah itu, memperbanyakkan bersedekah. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, hidupkanlah suasana amar ma'ruf nahi mungkar. Hidupkan suasana amar ma'ruf. Hidupkan suasana amar ma'ruf. Maknanya saling ingat mengingat sesama kita. Nampak ada kawan grup kita duk bergedik dalam TikTok ke apa benda yang tak senonoh ini semua ke apa, ataupun buat perangai tak elok ke apa. Kita adalah teman-teman karib kita buat benda yang tak sepatutnya macam tu. Nasihat. Ustaz, nasihat pun sama dia lawan. Tak. Agama suruh kita pesan dulu. Dia nak lawan, dia nak cemuh, dia nak apa, dia nak maki kita ke apa, itu atas dia, terpulang dia. Tanggungjawab kita, ingatkan dia. Tanggungjawab kita, ingatkan dia dulu. Kerana apa saya sebut ini? Inilah peristiwa yang pernah berlaku kepada Ashabul Sabt. Ashabul Sabt ini maknanya suatu golongan dahulu, puak-puak golongan Yahudi, yang mereka ini mengikut syariat dulu, tak boleh keluar tangkap ikan hari Sabtu. Panjang cerita dia. Tapi mereka ini semua engkar, langgar perintah Allah Ta'ala ni. Dia ada puak-puak dia orang ni yang cerdik. Macam-macam cara lah dia buat tu. Dilarang untuk tangkap ikan hari Sabtu. Tapi mereka langgar perintah itu. Akhirnya Allah datangkan bencana dan mereka ditukarkan jadi kera. Bertukar jadi kera habis semua. Allah sebut dalam Quran surah Al-A'raf ayat 163 sampai 164, dan juga ada ayat-ayat yang lain. Boleh cek, boleh tengok. Ashabus Sabt ini semua Allah Ta'ala balas balik akibat mereka ini. Ada di kalangan mereka, kalau boleh saya sebutkan, ada 3 golongan. Pertama, ada golongan yang melanggar syariat, ingkar pada Allah. Yang kedua, melarang dan mencegah perbuatan ingkar tu. Dan yang ketiga, diam dan tak mencegah. Diam dan tak lakukan apa-apa bentuk amar ma'ruf nahi mungkar. Tak buat apa-apa. 3 golongan. Akhirnya habis kena puak pertama, puak yang ketiga. Sebab itu saya nak pesan apa? Dalam hal ini, ingat, siapa-siapa yang berdiam diri terhadap kemungkaran, dia adalah syaitan bisu. Siapa-siapa yang berdiam diri terhadap kemungkaran, kemaksiatan, dia adalah syaitan bisu. Disifatkan sebagai syaitan tu, jangan main-main kawan-kawan semua. Sebab itu kita dalam hidup ni banyak platform yang boleh kita jadikan sebagai medium menasihat. Tak boleh nak cakap berdepan, WhatsApp dengan dia. WhatsApp pun tak boleh, email dia. Tak kisahlah apa cara sekalipun, janji dakwah itu sampai. Kan? Kerana apa? Kita bimbang keingkaran, kemungkaran teman-teman yang kita sayang ini semua nanti akan mengundang murka dan bencana bala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup setakat ini saja dahulu perkongsian saya. InsyaAllah mudah-mudahan dalam tempoh hampir 1 jam kita bersama ini banyak manfaat dan kebaikan dapat kita kongsikan. Sekali lagi saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Yayasan Budi Ehsan Malaysia yang sudi untuk menaja kuliah kita ini. Dan juga terima kasih kepada Aisyah Ashraf juga kerana menaja kurta yang saya pakai ini. Dan ada yang berminat, ada nombor telefon boleh anda hubungi ataupun WhatsApp untuk nak mendapatkan kurta yang seperti yang saya pakai ini, maupun desain-desain yang lain untuk menceriakan di hari Lebaran nanti, insya-Allah ya. Terima kasih banyak sekali lagi. Jom kita akhiri dengan doa, mudah-mudahan dirahmati Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min juhdil bala wa darkis syiqa wa su'il qada wa syamatatil a'da wa udalada wa khabatir raja. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Rahmatilah hidup kami, limpahkan kehidupan kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah ya Zal Jalali wal Ikram. Bukakanlah hati kami untuk menuntut ilmu, kurniakan kami keikhlasan,
dalam menuntut ilmu, beramal dan menyebarkannya hinggalah kami meninggal dunia ya Allah. Ya Zal Jalali wal Ikram, kurniakan kekuatan pada kami untuk kami memperbanyakkan amal ibadah, termasuklah kami bersedekah, menyumbang kepada orang-orang yang sangat-sangat memerlukan ya Allah ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sekali lagi semua. Semoga ada rezeki dan kesempatan kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.